Kembali lagi ke channel Cikgu Chef Tutorial. Jangan lupa like, comment, share, And subscribe channel ini. Let's go to the tutorial. Dan jangan lupa tekan butang notification. Bye. Bertemu semula dalam channel Cikgu Chef Tutorial. Kali ini kita akan membincangkan satu tajuk dalam bab 2, pasaran barang dan harga, yaitu 2.2 penawaran. Di bawah perbincangan ini terdapat 8 bahagian yang dibincangkan, yaitu yang pertama adalah konsep penawaran. Yang kedua adalah hukum penawaran. Yang ketiga, keluk penawaran. Yang keempat, sebab keluk penawaran bercerun positif. Yang kelima, jadwal penawaran. Yang keenam, plotkan keluk penawaran. Yang ketujuh, persamaan penawaran. Dan yang ke-8 adalah melengkapkan jadwal. Sekarang kita akan bincangkan bahagian yang pertama, yaitu konsep penawaran. Apakah yang dimaksudkan dengan penawaran? Penawaran merupakan kuantiti barang dan perkhidmatan yang sanggup dan mampu dikeluarkan oleh firma untuk dijual pada suatu tingkat harga tertentu dan dalam suatu tempo masa tertentu. Jadi kalau kita lihat, merujuk kepada sebanyak mana sesuatu barang dan perkhidmatan yang sesebuah firma itu sanggup untuk tawarkan, sanggup dan mampu ditawarkan atau dikeluarkan pada satu tingkat harga tertentu. Penawaran terbahagi kepada dua, yaitu penawaran firma dan penawaran pasaran. Kita tidak akan bincangkan dengan sangat terperinci apa perbezaan antara penawaran firma dan penawaran pasaran. Kita hanya akan melihat apa itu penawaran firma dan apa itu penawaran pasaran. Penawaran firma merupakan kuantiti barang dan perkhidmatan yang sanggup dan mampu dikeluarkan oleh sebuah firma, merujuk kepada sebuah firma sahaja. Manakala penawaran pasaran merupakan kuantiti barang dan perkhidmatan yang sanggup dan mampu dikeluarkan oleh semua firma dalam pasaran. Bermakna kalau kita lihat, merujuk kepada gabungan jumlah barang dan perkhidmatan yang sanggup dan mampu dikeluarkan oleh semua firma yang ada dalam sesebuah pasaran. Sekarang kita akan lihat bahagian kedua, yaitu hukum penawaran. Apa yang dimaksudkan dengan hukum penawaran? Hukum penawaran mengatakan apabila harga sesuatu barang meningkat, maka kuantiti ditawarkan akan bertambah. Manakala apabila harga sesuatu barang menurun, maka kuantiti ditawar akan berkurang dengan andaian ceteris paribus. Oke, jadi sekarang kita lihat semula perkataan berwarna kuning untuk memberi penekanan kepada konsep hukum penawaran. Kita lihat semula, hukum penawaran mengatakan apabila harga sesuatu barang meningkat, maka kuantiti ditawar juga bertambah. Dan apabila harga sesuatu barang menurun, kuantiti ditawar juga berkurang. Maknanya kalau kita lihat, terdapat hubungan secara langsung atau positif antara harga dan kuantiti ditawarkan. Dan kita lihat pula apa yang dimaksudkan dengan andaian ceteris paribus. Perkara ini telah dibincangkan sebelumnya, tetapi berkemungkinan ada pelajar-pelajar yang terlepas. Dengan andaian ceteris paribus bermakna dengan andaian faktor-faktor lain tidak berubah. Bermakna dengan andaian hanya harga barang itu sendiri sahaja yang berubah. Bahagian ketiga yang dibincangkan adalah keluk penawaran. Oke, sekarang kita lihat di sebelah kiri. Terdapat sebuah keluk di sana, yaitu keluk penawaran. Lihat, berwarna biru. Dari ujung ke ujung dilabelkan SS. Itu adalah keluk penawaran. Jadi kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan keluk penawaran. Oke, keluk penawaran menunjukkan hubungan antara harga barang dengan kuantiti suatu barang yang ditawarkan. Lihat, keluk paksi menegak adalah harga, paksi mendatar adalah kuantiti. Sebab itu, keluk SS atau keluk penawaran menunjukkan hubungan antara
tingkat harga barang dengan kuantiti sesuatu barang yang ditawarkan. Dan kalau kita lihat, bentuk keluk penawaran adalah mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Lihat keluk, mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Bahagian keempat yang kita bincangkan adalah sebab-sebab keluk penawaran bercerun positif. Oke, kalau kita lihat keluk di sebelah kiri, memang jelas menunjukkan di sana bahwa keluk penawaran tersebut adalah bercerun positif ataupun mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Terdapat dua sebab mengapakah keluk penawaran mencerun positif. Yang pertama adalah hukum pulangan berkurangan. Dan yang kedua, keluk penawaran buruk bercerun ke atas dari kiri ke kanan. Oke, sekarang kita lihat sebab yang pertama, yaitu hukum pulangan berkurangan. Apa yang dimaksudkan dengan hukum pulangan berkurangan? Oke, kita bincangkan hukum pulangan berkurangan merujuk kepada keluaran sud dalam kurungan MP yang semakin berkurangan. Oke, mungkin ada pelajar-pelajar yang kurang paham apa yang dimaksudkan dengan keluaran sud, sebab konsep ini sebenarnya dibincangkan dalam bab 3. Oke, apapun, secara ringkasnya, keluaran sud adalah tambahan seunit keluaran akibat penambahan seorang buruh. Dan untuk tajuk ini, kita akan bincangkan dengan lebih lanjut dalam bab 3. Oke, jadi jangan risau kalau tidak cukup memahami konsep keluaran sud di sini, sebab apabila dibincangkan dalam bab 3, sebenarnya tajuk ini sangat mudah untuk difahami. Oke, kita teruskan perbincangan. Hukum pulangan berkurangan merujuk kepada keluaran sud MP yang semakin berkurangan. Ini menunjukkan apabila semakin banyak buruh digunakan, maka tambahan kos seunit keluaran semakin meningkat. Dan keadaan ini seterusnya menyebabkan kos pengeluaran juga semakin meningkat. Dengan itu, ini akan mendorong firma menaikkan harga keluaran. Faktor kedua adalah keluk penawaran buruh mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Ini merujuk kepada keluk penawaran buruh. Oke, merujuk kepada keluk penawaran buruh. Dan tajuk ini juga sebenarnya akan dibincangkan dengan lebih lanjut dalam bab 5, bab yang terakhir. Apa yang ditekankan di sini adalah semakin tinggi upah, semakin banyak buruh ditawarkan. Maka kos sud semakin meningkat. Kenaikan kos sud akan mendorong pengeluar untuk menaikkan harga keluaran. Oleh itu, kuantiti yang ditawarkan hanya akan bertambah jika harga keluaran meningkat. Bahagian kelima yang dibincangkan adalah jadwal penawaran. Oke, sekarang kita lihat. Ini adalah suatu jadwal penawaran. Terdapat 3 kolom, yaitu kolom yang pertama adalah kombinasi, kolom kedua adalah harga, unit RM, dan kolom ketiga adalah kuantiti, unit. Oke, jadwal 1 menunjukkan penawaran terhadap pen. Oke, di bawah kombinasi, ditandakan A, B, C, D, E. Itu adalah kombinasi A, kombinasi B, kombinasi C, kombinasi D, dan kombinasi E. Sekarang kita akan lengkapkan. Pada kombinasi A, harga adalah Rp1 dan diandaikan kuantiti pen yang ditawarkan adalah 2 unit. Pada kombinasi B, apabila harga meningkat kepada Rp2, apabila harga pen meningkat kepada Rp2, maka kuantiti pen yang ditawarkan meningkat menjadi 4 unit. Ini selaras dengan hukum penawaran yang mengatakan semakin tinggi tingkat harga, semakin banyak kuantiti ditawarkan. Seterusnya pada kombinasi C, harga adalah Rp3 dan kuantiti pen meningkat kepada 6 unit. Manakala pada kombinasi D, harga pen meningkat lagi kepada Rp4, maka kuantiti yang ditawarkan oleh firma meningkat kepada 8 unit. Dan seterusnya pada kombinasi I, harga pen adalah Rp5 dan kuantiti pen yang sanggup ditawarkan oleh firma adalah 10 unit. Jadi kalau kita lihat, ini menunjukkan apabila harga pen semakin meningkat, maka kuantiti ditawarkan terhadap pen semakin bertambah.
Bahagian keenam yang dibincangkan adalah keluk penawaran ataupun plotkan keluk penawaran pada kertas graf. Oke, sekarang kita lihat maklumat yang diberikan. Oke, sebelum ini kita sudah cipta satu jadwal penawaran, yaitu jadwal 1, dan kita gunakan jadwal tersebut untuk plotkan pada kertas graf. Lihat jadwal 1 di sebelah kanan. Kombinasi adalah A, B, C, D, E, dan tingkat harga daripada 1, 2, 3, 4, 5, manakala kuantiti adalah 2, 4, 6, 8, 10. Oke, sekarang kita akan plotkan kepada kertas graf. Oke, untuk plotkan kepada kertas graf, lihat di sebelah kiri adalah kertas graf yang kosong. Ini adalah kertas graf yang kosong. Maka untuk plotkan, kita akan lukis dahulu paksi mendatar dan paksi menegak. Kemudian kita akan labelkan dengan paksi mendatar, labelkan dengan quantity pen unit. Kemudian paksi menegak, labelkan dengan harga RM. Dan kita akan tandakan titik origin. Oke, jadi jelas di sini kita boleh nampak ini adalah paksi menegak dan paksi mendatar bagi sebuah keluk penawaran. Pada paksi quantity, rujuk jadwal, kemudian kita plotkan di sana dalam keluk, plotkan 2, 4, 6, 8, 10. Oke, seterusnya kita lihat harga di sana dalam jadwal ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka pada paksi harga kita perlu plotkan setiap tingkat, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kita lihat kombinasi. Setiap kombinasi. Kita akan plotkan setiap titik-titik di sini. Kita akan plotkan dahulu titik E. Oke, pada titik E, harga adalah Rp1 dan kuantiti adalah 2 unit. Maka kita tandakan titik tersebut. Oke, tandakan dengan X atau pangkat. Kemudian labelkan dengan E. Kemudian buat garisan putus-putus ke arah tingkat harga dan paksi quantity. Oke, seterusnya lihat kombinasi B. Pada kombinasi B, harga adalah 2, RM2, dan quantity adalah 4. Oke, tandakan titik pertemuan kombinasi B, tandakan dengan pangkat, kemudian labelkan B. Seterusnya lukis garisan putus-putus ke arah paksi harga dan paksi quantity. Oke, dan kita akan sambung kepada titik C, kombinasi C. Kombinasi C, oke. Harga adalah 3, kuantiti adalah 6. Oke, tandakan pangkat, kemudian labelkan C, dan seterusnya lukis garisan putus-putus ke arah paksi harga dan paksi kuantiti. Seterusnya kita teruskan untuk kombinasi D. Tandakan ketika ini harga adalah 4, kemudian kuantiti adalah 8. Tandakan pangkat, kemudian labelkan titik D, dan kemudian buat garisan putus-putus ke arah paksi harga dan paksi kuantiti, dan seterusnya. Untuk kombinasi I, kita lihat harga adalah 5 dan kuantiti adalah 10. Tandakan pangkat, kemudian labelkan dengan titik I. Dan jangan lupa untuk buat garisan putus-putus ke arah paksi harga dan paksi kuantiti. Oke, jadi kalau kita lihat di sini terdapat 5 titik di sini, yaitu titik E, titik B, titik C, titik D, dan titik I. Ini adalah 5 titik yang telah diplotkan. Sekarang kita akan bentukkan keluk penawaran. Oke, untuk membentuk keluk penawaran, kita akan sambungkan setiap titik-titik tersebut. Oke, lihat. Sekarang kita sudah sambungkan garisan berwarna biru muda, itu adalah keluk penawaran. Dan kita akan labelkan dari ujung ke ujung SS. Oke, jadi kalau kita lihat di sini jelas menunjukkan ini adalah keluk penawaran yang selaras dengan hukum penawaran, yaitu semakin tinggi tingkat harga, maka semakin banyak kuantiti ditawarkan. Juga selaras dengan bentuk keluk penawaran, yaitu mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Bahagian ketujuh yang kita bincangkan adalah persamaan penawaran. Oke, untuk persamaan penawaran, berdasarkan kepada jadwal penawaran, kita akan cipta ataupun kita akan bentukkan persamaan penawaran. Oke, lihat jadwal 2. Lihat di sebelah kiri. Ini adalah jadwal 2, yaitu penawaran terhadap pen.
Dan ada 3 kolom yaitu kombinasi, kemudian harga, dan kuantiti. Oke, sekarang kita akan bentukkan persamaan penawaran. Persamaan penawaran adalah QS sama dengan A tambah BP. Ini adalah persamaan penawaran. Jadi ini kena ingat, sebab ini sangat penting. Tidak boleh tidak ingat. QS sama dengan A tambah BP. Oke, sebelum kita mula membentuk, maka kita akan lihat dahulu satu persatu. Apa itu QS? QS adalah kuantiti ditawarkan. QS adalah kuantiti ditawarkan. Manakala P adalah harga, E adalah pintasan pada paksi kuantiti, yaitu nilai kuantiti ketika tingkat harga adalah sifar, manakala B adalah kecerunan. Dan kalau kita lihat, kecerunan boleh dihitung dengan perubahan Q bahagi perubahan P. Sekarang kita akan bentukkan fungsi penawaran. Penyelesaiannya, lihat sebelah kanan, QS sama dengan E tambah BP. Satu perkara yang kita akan lihat di sini, tanda positif di depan B itu menunjukkan hubungan secara positif. Itu menunjukkan kecerunan positif. Oke, sekarang kita lihat melalui jadwal E sama dengan 4. Oke, rujuk semula di sebelah kiri. Apa itu E? E adalah pintasan pada paksi kuantiti ataupun nilai kuantiti ketika harga sama dengan sifar. Merujuk kepada jadwal yaitu pada kombinasi E. Pada kombinasi E, harga adalah sifar dan kuantiti adalah 4. Dengan itu, E bernilai 4. Bagaimanapun, cikgu ingatkan sekali lagi, kaidah ini lebih sesuai digunakan untuk soalan objektif karena dalam soalan objektif memerlukan kita mengira dengan pantas dan tepat. Manakala bagi soalan kuantitatif, kita akan bincangkan pada kaidah seterusnya karena bagi soalan kuantitatif, dia memerlukan jalan pengiraan yang lengkap, ditunjukkan dengan lengkap. Oke, kita teruskan. Apa itu B? B atau kecerunan dan boleh dihitung dengan perubahan Q per perubahan P. Jadi kalau kita lihat, B sama dengan Q1 tolak Q0 bahagi P1 tolak P0. Dan sebenarnya merujuk kepada jadwal 2, kita boleh ambil mana-mana 2 kombinasi. Tetapi untuk memudahkan perbincangan, cikgu ambil 2 kombinasi yaitu kombinasi E dan kombinasi B. Dengan itu, Q1 tolak Q0 adalah 8 tolak 4. Manakala P1 tolak P0 adalah 2 tolak 0. Dengan itu apabila kita hitung maka didapati 4 bahagi 2 sama dengan 2. Oleh itu, sekarang gantikan E sama dengan 4 dan B sama dengan 2 ke dalam persamaan QS sama dengan E tambah BP. Maka apabila kita masukkan nilai E dan nilai B, akhirnya kita dapati QS sama dengan 4 tambah 2P. Jelas menunjukkan persamaan penawaran adalah QS sama dengan 4 tambah 2P. Bercerun positif. Sekarang kita lihat satu lagi jadwal bagi menjelaskan ataupun bagi penghitungan persamaan penawaran. Dan ini adalah lebih sesuai digunakan untuk kaidah kuantitatif karena kita akan hitungkan secara jelas langkah demi langkah. Oke, lihat dalam jadwal. Sama juga ada kombinasi. Kolom pertama adalah kombinasi, kolom kedua adalah harga, dan kolom ketiga adalah kuantiti. Dan pada harga ditandakan 10, 20, 30, 40, dan 50. Manakala pada kuantiti ditandakan 40, 60, 80, 100, dan 120. Oke, kita lihat semula. Walaupun kita sudah bincangkan, tetapi mana tahu ada yang sudah lupa. Persamaan penawaran adalah QS sama dengan E tambah BP, yang mana QS adalah kuantiti ditawarkan, P adalah harga, E adalah pintasan pada paksi kuantiti, yaitu nilai Q atau nilai kuantiti ketika harga sama dengan sifar, manakala B adalah kecerunan, yang boleh dihitung dengan perubahan Q per perubahan P. Oke, untuk kaidah ini, kita akan hitung dahulu B, kemudian baru kita akan hitung E. Ini adalah kaidah bagi soalan kuantitatif. Sebab bagi soalan kuantitatif, kita perlu menunjukkan langkah pengiraan dengan jelas.
langkah demi langkah. Oke, sekarang kita akan bentukkan persamaan penawaran. Lihat di sebelah kiri. Persamaan penawaran adalah QS sama dengan E tambah BP. Dan kita akan cari B dahulu. B adalah Q1 tolak Q0 bahagi P1 tolak P0. Oke, untuk mudahnya cikgu akan ambil kombinasi E dan kombinasi B. Oke, jadi Q1 tolak Q0 itu adalah 60 tolak 40 dan harga P1 tolak P0 itu adalah 20 tolak 10. Maka kita dapati 20 bahagi 10 bersamaan dengan 2. Maka B sama dengan 2. Oleh itu sekarang kita gantikan nilai B sama dengan 2 ke dalam persamaan QS sama dengan E tambah BP. Maka apabila kita masukkan dia akan jadi QS sama dengan E tambah 2P. Lihat yang berwarna merah 2 itu adalah nilai B dengan keturunan positif. Oke, seterusnya kita lihat jadwal. Sekarang kita akan cari nilai E. Untuk mencari nilai E, maka kita perlu gantikan nilai QS dan nilai P. Dan kita merujuk kepada jadwal, kita boleh ambil mana-mana kombinasi, sama ada kombinasi E, kombinasi B, kombinasi C, D, atau E. Untuk mudahnya, cikgu akan ambil kombinasi E. Pada kombinasi E, P adalah 10 dan QS adalah 40. Dengan itu, gantikan P sama dengan 10 dan QS sama dengan 40 ke dalam persamaan QS sama dengan E tambah 2P. Maka 40 sama dengan E tambah 2 dalam kurungan 10. Dan kita kira 40 sama dengan E tambah 20. Seterusnya 40 tolak 20 sama dengan E dan 20 sama dengan E, maka E sama dengan 20. Oleh itu, gantikan E sama dengan 20 ke dalam persamaan QS sama dengan E tambah 2P. Maka kita masukkan nilai E. Akhirnya kita dapati QS sama dengan 20 tambah 2P. Ini adalah persamaan penawaran yang lengkap, yaitu QS sama dengan 20 tambah 2P. Seterusnya, bahagian terakhir yang ke-8 yang kita bincangkan adalah jadwal penawaran. Oke, sekarang kita akan lihat satu soalan di sini. Diberi persamaan penawaran adalah QS sama dengan 20 tambah 2P. Lengkapkan jadwal berikut. Oke, di sebelah kiri, ini adalah satu jadwal yang kosong. Ini adalah satu jadwal yang kosong dan kita akan lengkapkan berdasarkan kepada persamaan penawaran yang diberikan. Oke, sangat penting adalah menulis rumus ataupun persamaan penawaran. Bagi soalan ini persamaan penawaran, tulis di bahagian paling atas yaitu di bawah kuantiti QS sama dengan 20 tambah 2P. Oke, sekarang kita akan hitungkan bagi setiap kombinasi menggunakan persamaan ini. Oke, bagi kombinasi E, tingkat harga adalah 10. Maka kita tulis sana QS sama dengan 20 tambah 2 dalam kurungan. Oke, cukup kosongkan dalam kurungan. Apa yang kita kena tulis dalam bahagian kosong? Itu adalah tingkat harga. Oke, lihat di sebelah. Tingkat harga adalah 10. Bermakna kita akan masukkan nilai 10. Dan kita akan dapati sama dengan 20 tambah 20 sama dengan 40. Seterusnya pada kombinasi B, harga adalah 20. Maka kita akan tulis di sana jalan pengiraan QS sama dengan 20 tambah 2 dalam kurungan. Oke, cikgu akan kosongkan semula. Ya, apa yang kita perlu masukkan? Ya, oke. 20. Ya, 20. Kita masukkan 20 sebab itu adalah tingkat harga. Maka bersamaan dengan 20 tambah 40 sama dengan 60. Seterusnya pada kombinasi C, tingkat harga adalah 30. Maka QS sama dengan 20 tambah 2 dalam kurungan. Cikgu kosongkan. Apa yang kita tulis? 30. Ya, oke. Betul, 30. Maka akhirnya kita kira 20 tambah 60 bersamaan dengan 80. Dan pada kombinasi D, harga adalah 40. Dan persamaan penawaran kalau kita tulis itu adalah QS sama dengan 20 tambah 2 dalam kurungan. Oke, kosongkan. Ya, kita akan tulis 40 sebab itu adalah harga. Maka kita dapati sama dengan 20 tambah 80 bersamaan dengan 100. Dan pada kombinasi I,
ketika ini tingkat harga adalah 50, maka QS sama dengan 20 tambah 2 dalam kurungan, oke, apa yang kita tulis? Ya, betul, 50. Itu adalah tingkat harga. Maka 20 tambah 100 sama dengan 120. Oke, semoga perbincangan ini akan memberi kefahaman kepada pelajar-pelajar tentang bagaimana kita melukis keluk dan melengkapkan persamaan penawaran, seterusnya melengkapkan jadwal. Oleh itu, sekiranya ada pelajar-pelajar atau calon-calon yang masih kurang dapat memahami, maka bolehlah ulang semula. Kita kena ulang semula pada peringkat tertentu yang kamu tidak faham supaya akan jadi lebih faham. Ataupun sekiranya ada soalan, maka boleh tanya cikgu, letak pada komen, cikgu akan coba menjawab yang terbaik terhadap soalan kamu. Oleh itu, sekian pertemuan pada kali ini dan bertemu lagi pada tutorial yang akan datang untuk membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Sekian dan terima kasih.